Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya percaya kat sini semua first semester ke? Yang first time ambil peperiksaan secara online. Okay, sekarang ni saya nak share sudut pandang dari kami sebagai seorang examiner. Macam mana you all jawab, contoh soalan dari ChatGPT. So saya akan tunjuk lah. So macam mana pemarkahan tu kita beri, berapa muka surat, nak pentingkan yang mana, nak highlight yang mana, ya. Okay, so saya akan kongsikan pada pagi ni. Sebelum tu ada sesiapa nak pergi toilet ke, nak ambil nafas ke? Yang puasa saya okey. You nak pergi nak makan roti boleh? Boleh. Kalau siapa nak minum air orange ke apa ke, boleh tutup sikit lah. Saya tak kisah. Okey, kalau tak ada apa-apa, jom kita teruskan. Okay, ini sebelum saya masuk yang real sebenar, disebabkan anda ni merupakan pelajar, kita kata yang pelajar semester pertama, saya nasihatkan tolonglah jangan tak ambil final exam dan juga tolonglah jangan tak ambil tak submit assignment sebab rugi. Kita dah fikirkan tenaga kita, masa kita, lepas tu kita pun ada visi kita, matlamat kita nak capai apa. So tolong ingat itu, ingat balik dalam diri anda, saya nak buat apa sebenarnya ni. Sebab tu saya tanya, matlamat masa mula-mula masuk UiM nak apa? Nak naik gaji, dapat pengetahuan, ataupun suka-suka, saya dapat ni offer, kau ada? Aku ada. Nak buat macam tu ke? Jadi macam tu lah, jadi ingat balik. Sebab ada orang yang belajar, contoh orang buat PhD kan, dia seronok dapat surat tawaran je. Anda telah layak mendapat ni. Lepas tu dia canang lah satu dia ni. Aku dah belajar tapi tak siap-siap. 10 tahun tak siap. So anda jangan buat macam tu Okay, kemudian bila anda dah masuk OUM ni, anda ada visi nak capai. Okay, kemudian anda ada matlamat. Kenapa anda sambung, anda ambil program ini? Macam kat sini mungkin ada ambil yang diploma early childhood, mungkin ada ambil postgraduate master, mungkin ada yang ambil Islamic studies, mungkin anda ada ambil nursing, mungkin ada ambil yang business management. Jadi ada pelbagai nak kata apa, kepelbagaian student bidang di dalam dewan ini. Okay, dan selepas anda dah habis belajar kat UiM ni, mesti ada plan. Plan apa? Jangan fikirlah nak naik gaji itu akan datang kemudian. Yang penting habiskan belajar dulu. Kau tak habis belajar, kau jangan fikir, nanti settle semua, dapat result tu kemudian 3 lah kan, dapat 2 ke 3 ke tak kisah, B ke C ke, jangan risau. C anda cemerlang. C anda cemerlang, jangan fikir aku ni corot. C anda cemerlang. Okay, B anda memang brilliant, bijaksana. So jangan susah hati. Anda dapat D, the best. Tak payah susah hati, okey je. Kalau dapat A tu apa-apa je. Jangan action sangat saya dapat A jangan action. So selalulah tu saya cakap dengan anak saya, kalau kat sekolah tak dapat A tak apa, sebab A tu apa-apa je. So tak apa, dapat B dapat C, cemerlang, cergas, cerdas. B tu brilliant, bijaksana. Kau senang lah dapat bijaksana tu. Kau dapat B, dapat bijaksana. Kau dapat A tu apa-apa je. Macam itulah. Jadi pujuk diri anda, jangan nak mengejarkan grade. Kalau sebenarnya nak tahu sejauh mana anda berjaya mencapai kualiti pendidikan anda yang belajar kat UiM ni, ialah bagaimana anda mengaplikasikan ilmu tersebut. Tak kisahlah anda belajar kat universiti A ke B ke C ke D ke, dalam negara, luar negara, dalam tanah, whatever, tapi macam mana you apply punya ilmu tu dalam kehidupan anda, khususnya anda sebagai pekerja nanti. Jangan masa bekerja jadi bos, kejap nak buka teori, lupa apa cakap dulu. Kau macam itu Okay, so tengok next. Okay, ini tak ada apa-apa. Yang ini selalunya boleh nampak selalunya. So bila anda dah tahu, tadi dah tengok jadual exam kan, dah tu jadual exam. So letak tarikh masa ni dekat phone ke, kau nak tampal kat dinding ke, bilik air, bilik office, tampal. Gunakan smartphone ni, kena ada kalender kan. Jangan smartphone ni nak WhatsApp lah, forward sini, tak pasti pun kongsi. Ni letak dulu tarikh masa pada kalender ni. Kita ada macam-macam tempat tempat tidur pun boleh, berbantal pun boleh, tak apa. Yang penting kita letak dia. Okay, kemudian kena faham, tadi dia dah bagi tahu kan MCQ macam mana, SEQ macam mana, essay macam mana. Nanti saya tunjukkan SEQ macam mana soalan dia, dan SEQ nak berapa markah. Okay, kemudian
bezakan UG dan juga PG. Okay, UG dan PG ni dia macam ni. Mungkin dalam kat sini anda ada undergraduate, anda ada postgraduate. Dia sedikit berbeza. Soalan tu memang ada part A, ada part B. Okay, kalau UG, part A dia ada 3 soalan. 3. Tolong jawab 2 sahaja. Kalau postgraduate, part A dia 2 wajib jawab semua. Ini beza dia. Anda kena faham Okay. Kalau part B, UG 2 wajib. Kalau UG ada, postgraduate 5 jawab 3. Kalau postgraduate ni soalannya banyak lah, ada 7. Kalau postgraduate ni soalannya ada 5. Ya, so kena faham yang ni. Nak tahu ni kat mana, selalunya ada dekat depan cover page. Ya, cover page. Jadi kalau dapat dah download cover page tu, baca dulu arahan, jangan terus nak menjawab soalan. Okay, kemudian kalau rajin lah, saya tahu anda semua bekerja, tak done. Walaupun kita punya peperiksaan ni online, nak buka buku, percayalah kau tak sempat buka buku tu. Buka modul page berapa, tak done. Kadang-kadang kita dah blank. Kalau kita kadang-kadang panic disorder. Itu yang mana? Dan kami yang buat soalan pun cerdik juga. Tak adalah kita buat topik 1 je. Kadang topik 1 combine dengan topik 10. Kadang topik 1 5-7. Kita combinekan soalan-soalan tu. Jadi, tang mana nak buka topik 1? Tang mana buka topik 5? Lepas tu baca. Apa bertanya soalan? Macam itulah sebab dalam kita orang education, nak buat soalan ni, mungkin kat sini ada guru-guru kan, ada nak buat assessment, macam mana nak buat assessment tu, analisis ke, evaluate ke, application ke. Ya, sebab tu kita combinekan beberapa topik untuk menjadikan satu soalan. Okay, kalau sempat, buatlah mind map. Sekurang-kurangnya, orang yang masa menjawab tu, boleh refer mind map, boleh refer nota ringkas. Tak adalah nak refer modul. Ya, kau nak buka contohnya laman web blog, tak sempat, nanti hasilnya jadi copy paste. Keluarlah perbedaannya, dampaknya. Maka demikian itu ibu, sudah butuhnya begitu. Adalah jawapan macam tu. Ya. Okey, kemudian bila nak exam ni, dah tahu besok nak ambil exam, time raya kan, kau buka open house, close house kau buka kan, make sure rehat tu cukup. Dah tahu besok nak exam, jangan over makan. Tahulah time raya kan, segala rumah terbuka petibai kat situ, besok sakit perut. Jadi kau dah tahu sakit perut, belilah CKPT on ke apa ke siap-siap. Ya, rehat tu kena cukup. Okay, kalau boleh dah dapat tarikh exam tu, dah book satu tempat kat rumah ke, kat office ke, kalau yang buat office lah. Kalau bos tak ganggu tak apa, ni kau jawab, bos tu gegang. Siap. Okay, carilah tempat yang kondusif nak belajar. Kalau kat rumah tu ada store, kau masuklah store. Tapi kau kemahlah store tu. Ya, nak masuk bawah tangga, kau duduk bawah tangga. Tulis notis kat lah. Ibu sedang exam. Peperiksaan sedang berlangsung. Jangan kacau ibu, kacau ayah kau. Contoh nak buat macam tu lah. Okay, jadi carilah tempat yang kondusif. Okay, so sekarang ni anda dah tahu kan macam mana nak masuk tadi? Okay, kalau saya tunjukkan dari paparan saya. Okay, ini paparan kami lah sebagai examiner. Okay, saya ambil contoh. Anda dah masuk dekat sini. Mungkin anda masuk pada assignment ni. Katalah ini paparan saya. Dan saya banyak subjek. Okay, saya ambil lah contohnya Deca. Okay, bila saya ambil Deca, nanti kalau macam kami dapatlah kat sini, ada take home final exam Mei, September. Kalau begini, contohnya anda ambil lah semester September. So, dekat sini lah anda akan dapat ini question. Okay, kat sini anda boleh download soalan. Di sini boleh ambil template, guideline. Okay, kemudian di sini nanti submission. Semua dekat sini, satu tempat. Ini paparan saya. Paparan anda mungkin sama kot. Ya, dah apa ni? Question ni just ambil dekat sini, download saja di sini. Dia akan keluar nanti dekat sini.
So bila dah keluar begini, anda nampaklah ada view exam paper. Boleh tengok. Ini dia punya due date dia. Maknanya dari pukul 2 petang hingga pukul 10 malam. Ya. Pukul 2 memang soalan confirm dah ada. Download saja. Ada nak download soalan pukul 2, nak jawab pukul 5 boleh. Nak download soalan pukul 3, nak jawab pukul 3 suku boleh. Okey? Nak download pukul 2, jawab pukul 2 pun boleh. Tak ada masalah. Nak download pukul 2, jawab soalan pukul 10 memang tak boleh. Tak boleh okay, kecuali anda meninggal waktu itu. Tu tak boleh nak buat apa. Okay, bila kita dah ambil kita punya view exam, so klik dekat sini view exam, maka dia akan keluar dekat sini. Macam ni. So nampaklah template tu. Kod dia berapa, tarikh bila, masa bila, arahan. Anda boleh print. Print kat sini maksudnya anda save as PDF. Ya, boleh tulis print kat sini. Kemudian jangan lupa baca arahan. Jangan lupa baca arahan. Sebab tu dia kata kat sini tidak boleh melebihi 20 muka surat. Jadi tolong ikut arahan, tak melebihi 20 muka surat. Sebab nanti anda jadi novel. Jadi novel ada, jadi cerpen ada. Satu soalan dia buat dalam 2 muka surat. So kalau ada 10 soalan, macam tu ya. Okey, yang ini. Ini kalau bentuk esei panjang. Kalau esei pendek yang short essay question ataupun SEQ 10 muka surat saja. Ya, sebab tu kena faham anda ni ambil soalan full essay ataupun short essay. Kalau short essay 10 saja sebab satu soalan 4 marks. Kalau 4 marks tu half page saja. Bukannya 1 page, half page. Kalau 10 soalan jawab dalam 1 page, bermakna dia dalam 10 lah, 10. Pengalaman sebelum ni ada dia jawab satu soalan 4 markah, dia jawab 3 page. Jadi 40 pages. So saya buat apa? Saya pun dengan tenaga aura yang ada, saya baca okey. Kau ingat Marvel macam tu. Saya pun buat okey. Ikutlah. Sebab dia bukan menjawab. Dia baca lotih, dia baca ramah. Dia bercerita. Maknanya dia dekat question tu akan tulis tak ada. Kita kena markah firstly. Tengok markah. Tapi markah pun tak spesifik juga. Kalau satu soalan 20 markah, Dia memang long essay. long essay maknanya satu soalan tu berapa page? Dalam dia tengok nanti saya tunjuk. Nanti saya tunjuk Okey. Okey, kemudian kita tengok yang ni dulu. Bila dah dapat soalan tadi tu, dah download, make sure guideline exam tu mesti baca. Nak baca sekaligus ke, jangan suruh nak baca. At least bacalah sekali lalu sahaja. Kemudian bezakan soalan tu MCQ, essay, ataupun short essay. Sebagaimana tadi yang diterangkan, kalau kita MCQ ni, once kita dah log in, dia akan terus kira kan. Okay. Kemudian baca arahan dengan teliti. Yang penting baca cover page. Sangat-sangat penting. Baca cover page. Nak 10 muka surat, nak 20 muka surat. Okay, baca cover page. Kemudian masa nak menjawab tu, bila kita dah baca sekaligus soalan tu, kita urus masa. Pick dulu soalan, nak jawab soalan mana. Contohnya macam ni tadi kan. Ada 3, saya nak jawab 2. Saya nak ambil soalan number 1 and number 3. Contohnya. So kita estimate lah. Soalan number 1 saya estimate dalam 40 minutes. Soalan number 3 40 minutes. Kita estimate macam tu. Okay, ada 2 soalan wajib. Kita tengok susahnya soalan ni. Okey lah. Soalan 1 ni kita estimate lah dalam mungkin 50 minutes. Soalan kedua ni macam senang saja. Estimate 40 minutes. So kita target dalam masa 3 jam kita dah settle dah. Waktu tu fokus lah. 3 jam kita dah settle ataupun 4 jam. Okay, tak campur sakit perut lah, apalah kita nak pergi toilet semua kan. Ini kalau essay. Kalau MCQ, sebagaimana cakap tadi, kena prepare. Kita dah fully ready kat situ. Okay, jangan masa tu nak buat air, waktu tu kita masak dengan kucing kita masak dengan suami kita, dengan isteri kita gaduh-gaduh, kosok bilik tu habis jawapan soalan. Salah semua. Geram kan. Jadi make sure tenang-tenang dulu apa semua, jawab. Okay, kemudian mulakan soalan lebih mudah dulu.
Jangan over confident. Tengok dulu, tak apa nak jawab part B dulu tak ada masalah. Nak jawab part A dulu tak ada masalah. Tapi cari soalan yang lebih mudah dulu. Kita gain our confidence tu. Kalau tak nanti, alah macam susahnya. Ada setengah orang dia jawab soalan paling susah dulu. Ada, sebab tu dia kadang reverse psycho lah. Bila dia jawab susah dulu, kemudian dia senang-senang kemudian. Dia bersusah-susah dulu, dia bersenang-senang kemudian. Dia memang betul-betul ikut prinsip tu. Tapi kalau anda, tak apalah, anda bersenang-senang dulu, bersusah-susah kemudian. So, dalam konteks menjawab final exam ni, bagi jawab soalan yang mudah dahulu untuk level of your confidence tu. Okay. Kemudian, kalau dah ada soalan tu, yang ini baca, okey, yang ini, di sini, baru saya tunjuk soalan. Saya turunkan soalan. Okey, ni dah tengok contoh soalan . Ini soalan yang diploma early childhood. Okey, ada soalan dia bahagikan A dan juga B. Ada anak-anak dia. Just tengok sini dia 10 marks. Tengok sini, ini 10 marks, ini 10 marks. So total 20 marks. Kalau 10 marks, page 1.5 page. Jawablah satu muka surat setengah. Ataupun satu muka surat tu dah cukup. Dan buat perenggan. Jangan macam Kuala Lumpur Highway, langsung tak berhenti ke RNR. Straight aja, mana isi, buat perenggan. Isi baru perenggan, isi baru perenggan. Dan kalau dia ada sini kan, 10 marks, at least tengok arahan. Dia kata apa, bincangkan 4, so give 4. Jangan mengada-ngada bagi 5. Dia minta 4, minta 4. Jangan bagi 3. Sebab 4 ni dah ada portion marks. 2 and 2.5 setiap langkah. Dia cakap macam tu. Kalau begini, huraikan dia tak cakap kan. Okay, 10 marks. Kalau begini, at least you give 2 point. 2 isi and elaborate. 2 isi and elaborate. Kalau soalan tu dia minta contoh, you have to give your example. Ambil contoh yang semasa. Okay, ini kalau spesifik lah untuk ini soalan siapa ambil education. Okay, ini soalan semester lepas, ini teknologi maklumat. Okay, ini nanti akan keluar soalan begini. So nampak jawab semua soalan satu bahasa saja. Okay, submit online. Okay, dalam ni dia katakan should not exceed 20 pages. So tak boleh 20 pages. Nampak soalan ni? Okay. Soalan ni tak akan keluar lagi semester ni, jangan risau. Kita buat soalan dah keluar, skip. Soalan OUM dah keluar semester depan, dia tak akan keluar lagi semester ni. Keluar boleh, lepas you all keluar nanti baru dia keluar balik. Okay, yang ni soalan ni dia ada dua bahasa. Di atas digunakan bahasa Inggeris, okay. Kemudian dia ada translation dia. Jadi pilihlah, kalau nak jawab dari English, maka fully English. Kalau nak jawab yang dalam BM, maka jawablah BM. So kalau ikut soalan ni, okey soalan ni, okey describe saya teruskan Okey, ni ialah part part B. Part B contains 2 question, answer all. Jadi jawab. Soalan ni mencabar sikitlah. So dia kata kat sini dia bagi di teori, kemudian nampak ni. Bila kita dapat soalan, highlight apa keyword daripada soalan tu. Okay, dia kata laman web dia tekan di atas, pendidikan kanak-kanak. Dia jangan pilih mana-mana satu. So choose one based daripada atas tu ataupun daripada laman web yang lain. Tapi serupa. That's why dapat soalan, mula-mula baca sekali lalu, kemudian highlight apa arahan dia, pilih mana-mana atau dapat web lain. Carilah yang lain-lain. Tapi serupa, maknanya dia relate dengan kids. Kemudian dia kata ni teroka ni maknanya explore lah. Okay, explore laman web ni, dah pilih satu, contohnya ambil yang ni kan, Cool Math for Kids. Ni masuk dalam laman web ni, tengok dulu keseluruhan dia punya konten dia, kemudian you discuss. Sama ada konten dalam laman web ini dia memenuhi tahap pembelajaran yang disyorkan oleh Gartner. Ni dia nak Gartner. So spesifik pada Gartner. Jangan bagi yang lain. Okay, yang pertama dapat soalan, highlight. So kita tahu apa yang dia nak. Okay, kemudian you boleh rangka-rangka, boleh contoh-contoh yang dekat
kertas lain-lain ke, you nak conteng juga dekat template ke, tak ada masalah. Ya, ini dia highlight, fokus, tengok dulu soalan. Okey, kemudian itu contoh yang pertama. Okey, kalau contoh yang kedua, ni soalan pun wajib juga. Dia kata discuss the roles of ICT. Bincangkan. Dia nak spesifik guru. So, kita kena bagi guru saja, jangan cerita saya sebagai pelajar. Guru, dia spesifik guru. So kat sini dia nak peranan guru. Guru apa? Guru dalam teknologi maklumat komunikasi. Dia nak bila? 21st century. Okay, kemudian relate. Relate, you punya discuss tu dengan COVID yang pernah berlaku sebelum ni. So, you kena flashback, ingat balik waktu COVID dulu, macam mana you handle you punya kelas. So untuk jawab ini, that's why lah. Bila dapat soalan ni, highlight dulu, tengok keyword, fokus, dan kemudian baru faham kehendak dia apa. Jadi jawab apa yang ditanya. Jadi kita takkan lost, yang nak lost. Sebab kita dah highlight, kita dah fokus. Kalau kita tak highlight, kita terus baca, kita terus jawab, kadang-kadang kita forgot, kita lupa. That's why bila dah dapat ni dah highlight, terus keluar, okay yang ini, first, second, third apa. Oh nak relate, apa nak relate? Oh nak gana. Rupanya tak jawab gana. Kan banyak kan teori-teori kan. Okay, kemudian ini contoh. Okay, ada juga contoh yang lain. Okay, ini kalau siapa ambil psikologi pendidikan. Okay, siapa ambil psikologi pendidikan, kita akan bagi case. Contoh, this is a situation. Situationnya apa? Amir seorang pelajar, dah. Kemudian, the question, identify jenis personality yang dimiliki oleh Amir. So, kena base pada sini. Base pada sini. Kemudian, explain kekuatan personality dimiliki oleh Amir. Lepas tu, explain your answer ni dengan example yang berkaitan. Ini betul-betul base pada ini. Jangan cerita Ahmad lah, Raju lah, Acong, tak ada. Tengok ini saja. Fokus pada ini, lepas tu relate dengan teori yang dia dah belajar lah. Sebab tu saya cakap tadi, soalan ni nampak simple, tapi jawapan dia mungkin pada topik 5, mungkin pada topik 6, mungkin pada topik 9. That's why sebab dia kata identify personality. Kadang dia bercampur-campur personality kat situ. Okay. Kemudian kekuatan personality. Ini tu topik 10. Kan? Lepas tu jawapan anda. You can explain lah. Topik 1, combine topik 10, combine topik 7. Macam you nak explain. Itu. Okay. Kemudian yang bawah ni ialah soalan short essay question. Short essay question dia 4 markah kan. Okay. Kalau short essay question, ini soalan ni ada pada ABSA. Ini soalan Islamic Studies. Kalau Islamic Studies ada satu course, satu kursus, memang soalan dia short essay question. Okay, short essay question nampak ni. Tidak melebihi 10 page. Ini short essay. Okay, kemudian dia bagi soalan lah. Bagi soalan gambar saja. Kemudian you kena analyse. Okay, analyse gambar ini dengan relate dengan Islam Ihsan. Berikan pendapat ringkas pada tepat. Berapa? 4 markah. Soalan simple. Tapi you kena compress jawapan tu. Percayalah nak jawab soalan pendek lebih susah kena jawab soalan yang panjang. Sebab macam you nak compress tu, semua nak cerita. Nak cerita ni. So jawapannya pun panjang. Dia tak menjawab. So, soalan dia kata analisis. You just analisis gambar ini. Analisis gambar ni je, jangan cerita saya buka puasa apa semua. Ada. Kita dah bagi gambar. Dia cerita pada zaman dahulu orang berperang dengan Yunani, kemudian berlakulah golak tu tamadun Islam datang, tamadun Cina, macam tu lah. Suppose you analyse this picture saja. Okay, daripada gambar ini, kemudian relate lah. Macam mana you apply? You sebagai seorang Muslim, you sebagai seorang yang Muslim, macam mana you apply? Agak-agak kau boleh jawab tak? Kadang-kadang boleh jawab tak? Nampak senang kan? Nak 4 markah saja. 4 markah, that's mean half page.
setengah muka surat. Dia macam dapat 300 patah perkataan, 200 patah perkataan. Macam itulah. Dia 4 page. Di sini selalunya kita, di sini portion markahnya ialah you relate dengan Islam 2 marks, you relate dengan Ihsan 2 marks. Macam tu portion markah tu. That's why kena tengok soalan tu betul-betul. Kan istilah word, please highlight the word. Apa yang nak Okay. Okay, kita tengok balik yang ni. Okay. Tengok soalan ni, dia tanya apa? Just imagine you sebagai guru counselling. So kena garis, imagine you guru counselling, you tengah handle kes pelajar terlibat dengan bully. Imagine. Okay, berikan 2 nasihat. Kemudian relate dengan Angel dalam kehidupan mereka. Dia nak berapa kehendak ni. First, you sebagai guru. Kedua, you kena bagi advice. Nak bagi berapa advice? Beri 2. So buatlah mind map macam ni, beri 2. Advice pertama, advice kedua. Dalam advice ini, macam mana you nak relate Angel tu dalam kehidupan budak yang membuli tu. You kena bagi advice. So tulislah. Pelajarku, kenapa anda buat macam ni? Guna your word. Jangan demi sesungguhnya. Wahai pelajarku, ada. So you imagine you as a teacher, macam mana you bagi you advice pada student? Amir, kenapa you buat macam ni? Amir tahu tak dalam kehidupan kita, Amir ni jangan membuli. Buat word macam tu. Buat word macam tu. Boleh, tak ada masalah. Dialog. That's why soalan ni pentadbiran dia pelbagai. Itu sebenarnya menguji kita punya kreativiti. Kadang-kadang you kejung, stagnant macam tu je. Oh, I kena berlakon lah. Wahai pelajarku, sesungguhnya dalam dunia ini kita yang makin pun kita tidur. Lepas tu tak sampai nasihat pula tu. Dia cerita, kamu tahu tak mak bapak kamu melahirkan kamu, nanti kamu masuk syurga neraka. Mana Angelnya? Mana relate dengan Angelnya? Kan? So cakaplah, Amir jangan buat begini. Amir tahu tak membuli ni berdosa. Amir tahu tak dekat bahu Amir tu ada 2 malaikat. Nampak tak relate? Iaitu malaikat apa? Roket datik. Dia kan mencatat. Amir buat jahat, Amir buat dosa. Nanti kalau Amir mati, catatan Amir tu akan dia bawa ke mana? Ke syurga neraka? Advice pertama. Advice kedua, Amir tahu tak kalau membuli ni, nanti kalau Amir mati, Amir akan ada soal malaikat dalam kubur. Siapa? Muka nakir. Dah ada malaikat. Itu je nasihat dia. Biar pendek, tapi kita nak uji student faham tak kehendak soalan ni. Jangan you bagi nasihat macam guru besar bercakap dekat perhimpunan sekolah. Pelajar-pelajarku, ingatlah anda semua masuk ke kelas ini. Apa tujuan anda belajar ke sekolah? Pertama, kedua, ketiga. Malaikat langsung tak ada. Lepas tu okey, habis. So tak dapatlah 4 marks tu. Dapat 1.5 marks. Okay. So soalan MCQ very tricky. Very tricky. Siapa dapat soalan MCQ ni memang betul-betul nak kata apa? Nak uji you punya mental spiritual tu. Jadi boleh tak? Ada soalan yang berbentuk begini. Kalau soalan kedua tu dibagi dalam bentuk dialog. Okay. Mungkin dalam soalan bentuk dialog. Okay. So dia kata soalan based on dialog antara student dengan guru. So kata hari ni cikgu nak cerita pasal malaikat. Okey lah. Okay, you pun highlight. Malaikat tu betul ada ke? So betul ada ke? Okay, highlight dulu. Saya nak tanya dulu, hantu, ghost and syaitan sama dengan malaikat ke? Angel, ghost, devil, evil, okay. So lepas tu dia kata lagi, malaikat boleh fly. Boleh ke? You dah highlight dah. Okay, kemudian based from dialogue above, okay, jelaskan wujud malaikat secara ringkas, padat. Dan jangan lupa, kesesuaian umur. Yang ni tanya murid berapa tahun? 7. So jawab based umur 7 tahun. Jangan jawab based umur 27 years old. Macam bagi ceramah kat masjid. Keyword dia tu. That's why soalan MCQ very tricky. Sebab dia 4 marks dan you have to analyse, you kena analysis, you kena faham, you kena the tips ialah highlight. Highlight keyword. Kalau you highlight, insya-Allah you will not lost. Kamu takkan sesat. 3 jam tu betul-betul you manfaatkan 3 jam. Kalau tak tu jadi 5 jam.
Kalau tak tu jadi 4 jam. Tu ya, kalau tak nanti jadi mental disorder. Jangan macam tu. So highlight je. Soalan esay panjang ke, 20 marks ke, 10 marks ke, highlight the keyword. Jadi kalau kita highlight the keyword, kita fokus apa yang kita jawab. Okay. Kemudian, okay, so yang ni saya dah terang tadi. So ini ada tips tambahan lah. Okay, you dah tahu kalau misal katalah terlupa. Oh, terlupa kau? Terlupa. Pukul 8 baru teringat, aku ada exam. Pukul 8 teringat, hari ni aku ada exam, nak hantar pukul 10. Kan? So, relax, tarik nafas. Kau jangan bertiktok kat situ. Kau jangan nak jadi rap, kau jangan nak jadi Malik keluar kat situ lah dengan R&B semua. Kekal tenang, tarik nafas. Nafas. Okey, buka soalan. Pelan-pelan. Memang dah run out of time kan. Memang saya tak nafikan. Memang ada macam tu pun. Lalas dia salib saya. Doktor minta maaf. Saya tak sempat jawab. Saya sibuk baru balik sekolah pukul 8. Dia pergi seramah. Macam itulah. Ya. So, kekal tenang. Percaya pada diri sendiri. I can do it. Percaya pada diri sendiri. Jangan relate. Mahani kau jawab apa? Jangan macam tu. MCQ pun kau jawab jemaah kan. Sabilan, Mahani kau buka sana kan. Kita mata kita jenis teling je. Tak apa, I WhatsApp you. Macam tu je, macam nak kamera tak nampak. dia buka WhatsApp, soalan nombor 1 jawab apa? Yang si Mahani kata I jawab B. Percayalah MCQ soalan tak sama. Soalan Mahani mungkin soalan nombor 1, soalan you mungkin soalan nombor 40. Ya, mungkin dua-dua soalan 40 tapi answernya berbeza. Answer you mungkin A, answer dia mungkin D. Dia akan shuffle, dia akan rotate macam tu. Jadi tak payah nak buat sunnah al-jamaah. Kat situ tak payah nak together tak payah. Buat je dah sendiri. Kalau essay pun ada husband and wife. Dia jawab, memang sama. Saya kata siapa lelaki tu, bini tu. Suami tu isteri tu, isteri tu suami. Lalu duduk makan sama. Sebab kita tak tahu siapa tiru siapa kan. Jadi fair. Duduk dapat separuh. Nasib kau lah. Plagiat lah. Tapi kita tulislah ulasan kat situ. Okay. Kemudian fokus. Jangan risau tentang result. Jangan risau. Kalau kita dah highlight, kita dah buat terbaik, jawab apa yang ditanya, jangan risau tentang result. Dia dapat apa-apa ke, dia dapat bijaksana ke, dia dapat cemerlang ke, jangan risau. Betul, jangan fail, jangan repeat tu aja. Tak payah nak anugerah dekan lah, anugerah apa tak payah. You tak kerja, I dapat anugerah dekan, ada pandang, tak adanya. Nanti kalau you dapat anugerah dekan, bila kerja, ini kan anugerah dekan kerja ke laut. Jangan. Lepas tu nanti kena apa? Kena usik dengan kawan. Lagi orang tak hormat. So nanti kawan ingat apa? Mesti belajar dulu meniru kan? Maksudnya tak ada knowledge tu, tak ada beri you punya something pada diri you lah. Okay. Kemudian jujur, etika, integriti. You nak buka internet ke, nak buka laman web ke, saya tak ada masalah. Tapi please rephrase. You nak buka ChatGPT ke, rephrase lah. ChatGPT just your idea. Mari saya tunjukkan kat you all, jawapan ChatGPT sebiji sejabat. Soalan nombor 1 sampai nombor 10. Per 40. Kalau ikut nak bagi 5 je. 5 per 40. Tapi sebab dia ni tak pernah pun tengkelah, dia ni rajin. Kita pun ada ihsan juga nak bagi kan. Tapi tak tahulah kenapa dia minta ChatGPT tu. Dia say ChatGPT sebiji memang sama. Okay. Saya tengok dia Okay. Tengok jawapan ChatGPT dia apa. Memang sama. Okay, ni contoh jawapan AI. Nampak tak ni? Tengok ni pun saya tahu ada kotak-kotak. Tiba-tiba ada bowl. Dia ingat lecturer tak guna ChatGPT. Kita pun guna ChatGPT juga. Nampak tak? Saya pada sini masih ada trace. Ini tak sini Arial, ini Times New Roman. Nampak tak ni ada kotak ni? Ni kotak ni. Lepas tu oleh itu, ChatGPT ni dia pandai. Dia kalau dia kata itu ialah dia punya main point, dia akan bagi bold. Budak ni nak cerdik tapi tak cerdik.
Macam tu. So saya tahulah ni ChatGPT ni. Sebab ayat ChatGPT lain. Ayat ChatGPT dengan ayat student lain. Kita dah biasa menulis, dah biasa marking. Kita tahulah ayat artikel lain, ayat nak tulis paper lain, ayat tulis journal lain, ayat tulis blog lain, ayat jadi keyboard warrior lain. So nak kelentong ayat ni. Prof, Ha, dia copy paste. copy paste biji. Tapi kalau kita refresh, Rephrase tak apa. Buatlah ayat kita sendiri. Mana kita dah baca, berdasarkan gambar di atas, buat analisis tentang yang saya bagi gambar analisis lalu lintas tadi kan. Dia dapati bahawa kenderaan bersimpang siur. Kau nak cerita simpang siur nak buat apa? Masih dia tak kata. Kemudian sepatutnya telah disediakan melanggar peraturan. Kita sedar kesesakan yang luar biasa menyebabkan apa-apa. Kita guna ayat kita sendiri. Rephrase guna ayat kita sendiri. Nak ambil idea ni, boleh, tapi replace, ambil dia punya keyword dia, apa you punya rumusan dia, idea dia apa, kan? Okay, lepas tu semua ni soalan satu, meskipun keadaan lalu lintas apa benda dia cakap ni lah semua ni. Lepas tu sengit-sengit, nampak ni, ini sengit kat bawah, ini sengit dekat sini, kotak pun masih ada. Kita yang menanda ni kita jadi mental disorder tau. Student tu okey je, kita terus jadi mental disorder. Kemurungan saya menanda paper ni. Terus anxiety. Macam tu. Rasa nak dia telefon, dia kata apalah kau buat macam ni. Ya. Okey, lepas tu dalam konteks spiritual, tiba-tiba konteks spiritual. Tak ada kena-mengena lah. Nampak tak panjang? Dia buat satu set. Okey, berdasarkan gambar dua, ni semualah ni. Ni semua ChatGPT. Ini 4 penglibatan semua ChatGPT sampai last. Semua ni semua ChatGPT dah ni. Tiba-tiba ni test enrollment. Yang ni nampaklah dia buat sendiri, dia copy paste kot. Ini jawapan AI. Betul-betul ChatGPT. Ya. So tolonglah jangan buat macam tu. You nak ChatGPT ke, pada saya itu memang keperluan. Kita tak boleh buat apa pun. Itu memang dah teknologi. Cuma kita baru explore. Sedangkan ni dekat Hollywood dah, rupanya ChatGPT ni cerita Tom Cruise tahun 2090-an dulu baru saya perasan. Oh dia macam ni rupanya. Waze pun sebenarnya dia artifact intelligent. Kan artificial intelligence, artifact pula. Waze lagi apa? WhatsApp, YouTube, tu semua tu AI. Cuma kita ni baru. Kita gunakan dalam education. So kita kena guna cara wise lah. Ya. Nak tanya dia boleh, tapi jawapan dia tak semuanya betul. Cuba try. Tiba-tiba kita kata jawapan kau salah. Minta maaf, saya hanya dicipta untuk ini saja. Ya, saya pernah cuba. Apa kita tengok apa benda kau jawab ni. Lepas tu saya jawab, apa kau jawapan ni salah lah. Contoh kata minta maaf, saya hanya di-create untuk ni. Pandai kau minta maaf ya. Lepas tu saya balas, anda dimaafkan. Macam kita main meja, dia pun kata terima kasih. Kau jawab sama-sama. Macam itu nama, sebab dia robot. Yang kita ni, human ni kita. Jadi kita tolonglah menginsankan jawapan yang kita ambil daripada ChatGPT tu. Okay, so ini saya dah bagi ni. Nanti bila anda dah jawab semua ni, maka save. Okay, bila dah save tu, pergilah masuk kepada submission. Daripada submission. Okay, bila submission ni, ini paparan kami lah. Saya sebagai examiner, saya akan nampak, okay, siapa yang dah submit, submit dengan tarikh lah, tarikh submit, siapa yang tak submit, siapa yang tak submit. So ini paparan kami. Jadi kami tanda pun secara online. OEM ni memang fully teknologi. Tanda kat sini, maknanya kita akan, kami boleh download, kami pun boleh terus pergi dekat grade ni, so kami terus tanda kat situ. Kalau dekat sekolah memanglah kita masih gunakan physical manual kan. OEM memang paperless. Ya. Kalau setahu saya OEM lah dia punya sistem ni the best. Kalau nak compare contoh, kalau anda belajar kat AU, Asia University, dia pun buat online juga. Tapi tak jawab macam ni. Nak menandanya dia by email. So kita kena download 100 soalan tu. Tu kalau di AU. Kalau sebab ada 5 universiti online saja kat Malaysia ni. Madinah University, AU University, Wawasan University, Open University. Setakat ni yang buat ni ialah OUM. Jadi
Kalau macam universiti lain nak buat tu, dia kena belajar dari OM macam mana. Sebab kita terus tanda, zap, tanda. Masuk kita terus tanda. Kalau universiti lain, dia banyak technical problem dia. Ya. So, ini kami punya paparan. Okay, jadi kalau masa assignment dulu, kita ada buat silap. So, jangan buat silap lagi So, kita baikilah waktu kita punya final ni. So, betul tak saya punya sebutan? Apa? Ren cai cok tian. Tian cai kan. Betul tak? Ren cai cok. Ren cai cok tian. Cai kan. Maksudnya apa? Kita buat kerja kat bawah, Tuhan kat langit nampak tau. Sama juga kita muslim macam tu kan. Jangan tipu, dosa orang nampak. Ni Confucius je. Satu malam saya belajar Ren cai cok. Saya panggil kawan Cina saya, kau dengar aku cakap betul tak ni? Ren cai cok tian. Tian ialah tian. Dewa tian. Cai kan. Okay, bolehlah masuk benda ni. Okay. So, kalau ada masalah ataupun rasa macam lost ke apa semua kan, so janganlah sedih sangat. Ya, kita manusia kan, siapalah kita ini. So, ingat sajalah. Ini saya bagilah kata-kata daripada Konfusi, okay, daripada Aristotle. Okay. Kalau Konfusi cakap apa? Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Tapi bila kita jawab exam, kita faham. Kita belajar kan? Okay, saya mulalah dengar. Masuk kelas tutorial. Lupa. Kau kena tengok balik rekod tu. Kan? Lepas tu, memanglah saya tengok. Tapi bila saya jawab exam, ya saya faham. Ni, saya suka kata-kata Konfusi ni. Okay, so Konfusi cakap apa lagi? Pendidikan lahirkan keyakinan. Keyakinan lahirkan harapan. Harapan menghasilkan kedamaian. Macam lagu gitu. Okay, ini dia kata Aristotle cakap apa? Pendidikan akal yang pahit. Memang duitnya, masanya, tenaganya, sikit perutnya, bagai macam-macam lah cabaran. Tetapi akal buahnya sangat manis. Okay, itu saya ambil yang beberapa sajalah. Okay, kalau saya ambil kita yang Muslim, Imam Syafi'i, kalau ilmu ni perlu combine 6 perkara. Kalau kita yang Muslim kan, semangat. Yang penting ni semangat. Cerdas ni okey lah. Ada masa kita cerdik, ada masa kita cerduk, ada masa kita sihat. Dia semangat. Okay, semangat, kesungguhan, you mampu, you ada bimbingan, istiqomah, disiplin. Dengar sini you nak, kalau you satu hari nak buat master, buat PhD, you ada PhD bukan sebab you pandai, sebab you rajin. Orang yang habis PhD ialah orang yang rajin. Sama juga you buat degree ni, compare dengan kawan-kawan kat sana, you ada degree sebab apa? You rajin, you disiplin. Kawan saya masa kat degree dulu, dia budak first class. Masa kita belajar kat sekolah dulu, dia pelajar terbaik seluruh Malaysia tau. Sekarang dia tak siap PhD. Beberapa kali saya pujuk dia. Kau budak pandai, kau budak bagus, kenapa kau tak buat apa semua? Apa tu, kita ni budak kelas belakang. Second belakang. Kita tak adalah budak kerja-kerja sangat. Tapi kita buat tu kenapa? Semangat. Ada matlamat, ada visi. Takkan selamanya aku nak macam ni je. Jadi rajin buat. Masa tu nak raya, malam raya aku buat kerja. Besok raya, lepas tu sambung balik buat kerja. Macam hidupku matiku untuk tesisku. Macam tu lah. Nak solat pun ni kan, dapat idea. Memang syaitan banyak lah waktu tu. Ya. Tapi itulah. Kena rajin. Istiqomah. Ya. Okay. So, siapa yang tak pernah hadapi susah nak tuntut ilmu walaupun seketika, maka ini kata Imam Syafi'i, dia berada dalam, maknanya dia keadaan yang kejahilan ni yang tak tahu. Orang yang tak tahu. Sebab tu kalau dalam kita punya office, kita discuss dengan kawan kita bagi idea, hujah pun tak betul. Tu ni tu. Alah senang cerita hitung ahli politik pun cukup. Masuk dalam tu apa benda dia cakap ni. Cukup lah yang tu. Sebab kenapa dia macam tu? Sebab of knowledge. Ilmu. Tak ada ilmu. Okay. Kemudian, inilah Zahirina ni. So much of our happiness depends on how we choose to look at the world. Ada orang tengok ni, yang tu happy, yang ni tengok sedih je. So, anda nak kata apa? Memanglah kita sebagai Muslim, kita ada takdir, kita ada qada qadar, tapi perlu ada usaha.
Usaha, tawakal, doa. Jangan just doa, tak ada usaha. Okay? Jangan hanya doa, jangan hanya usaha tapi kita tak depend pada sesiapa. Semua kena macam itu. Ya, yang Muslim lah. Kalau yang non-Muslim, mereka pun ada prinsip mereka sendiri. Mereka ada karma, mereka ada samsara kan. Nanti you akan dibalas balik apa yang dilakukan dekat dunia ni. Okay, jadi saya rasa itu sahaja. Sensei. Sensei. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak-banyak. Syukran jazilan. Ya, nak tanya apa? Contoh macam soalan huraikan tadi tu kan. Kita tak perlu nak masukkan kan intro apa. Intro dalam 2-3 baris lah. 2-3 baris. Yang penting intro tu tak banyak. Ada setengah skema dia tak nak intro. Tapi sebab kita tak tahu. Sebab examiner ada ramai. Kalau saya memang tak nak intro. Saya terus straight to the point. Tapi kalau macam education, macam mungkin nursing dia nak intro. PGDT selalu dia nak intro. Ada kesimpulan dia kat bawah. Intro nasihat saya tak lebih daripada 3 line. Teori gaknya menceritakan tentang jadi gak ni dah cukup. Stop. Kesimpulannya base daripada kesimpulan paling senang. Tengok balik soalan-soalan jawapan kita, ambil balik kesimpulannya ialah dia nak 4, kita kata bincangkan 4 teori. Terdapat 4 teori. Yang pertama ambil balik atas. Settle. Itu saja. Jangan cerita yang tak ada kena-mengena. Tadi yang kau kata boleh download Soalan tu. boleh print tak? Print boleh, kena manual lah. Kita download PDF. Lepas tu you nak bawa you punya pen drive ke apa ke, pergilah kedai komputer ke apa, tolong print. Ataupun dekat office nak print. Printer tu kat tepi je. Boleh print. Lepas tu Lepas tu jawab. gerakan kita tu tak. Dia essay. Kalau essay tak buka kamera. Dia MCQ tu aja. MCQ saja. Kalau essay tu sebab dia dari pukul 2 petang hingga pukul 10 malam kan. Kau nak print pergi kedai ke? Kau nak pergi masjid raya terbuka dulu ke? Boleh. Sebab pukul 2 hingga pukul 10. Yang penting 9:30 tu dah submit. Senang download terus jawab lah. Tu aja. Untuk mak dia download print betul itu. Terus contoh-contoh. Sebab Prof kata highlight tu saya terfikir maknanya kita boleh print the physical. Boleh. Kalau kita ni IT saver, kau highlight lah online. Kalau macam kita ni yang manual punya, tak apa print bulat-bulat. Orang manual boleh print bulat-bulat kan. Kalau yang ni terror ni, aku tahu ni muka IT savvy, ni muka IT savvy, aku tak kerti, aku tak tahu kan. Ni muka dia macam mata je aku tahu, ni memang dah IT savvy. Dia kalau macam mata bulat-bulat ni aku tahu ni. Yang ni okey sikit. Yang ni okey lagi. Ya. Kalau yang tu lagi, you Kong kau aku tak tahu nama kau. You lagi terror. Tengok rambut je aku tahu. Ni kalau klik je jangan main-main dengan dia. Itu memang terror tu. IT savvy kan. Kalau PDF pun boleh highlight. Tak apa, kita conventional. Conventional. Tak apa, okey je. Function tahu tapi tak rasa selesa dah. Yelah, kita nak menconteng juga. Kau conteng dia, kau tengih dia, kau rebus pun tak apa. Boleh. Buatlah mana kita selesa. Kamera tak buka. Tak payah buka kamera tu. Buat macam rahsia je. Kan ada kan? Jawab MCQ dekat tuala kat atas. Ada dia ni. Kan dengan pakai kain pelikat gitunya. Lepas tu membaring badan macam tu. Ada dukung anaknya. Apalah. Setakat ni tak adalah tiba-tiba yang jawabnya Aminah. Yang jawab tiba-tiba Acong. Tak adalah yang tu. Lepas tu dia kena buka kamera. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Kalau tak ada apa-apa, ada masalah ke, teknikal ke, boleh terus tanya dengan OEM Bangi lah. Ini yang paling terdekat kan. Kalau macam kami ni akademik kita jaga akademik je. Yang technician kita tak berapa jaga sangat. Kita tahu buat soalan je. Lepas tu nak. Macam tu. Bab exam, dia akan pergi exam unit. Kami yang preparation, assessment itu kami. Ada satu Prof, kat mana nak tengok bank soalan? Bank soalan dia sebenarnya, kejap. Ada setengah-setengah coursework, ada setengah kursus, dia ada sampel tau. Ada setengah-setengah. Kalau macam saya punya ni, kat sini ada yang ambil falsafah isu semasa kan? Tak ada. Kalau TITAS ada. Contoh dia macam topik ni, ini topik education lah. Education kat sini, dia ada bagi kat sini. Nampak ni sampel.
Tengok, Semua ada. tengok you punya kursus. Memang ada. BP, BPS, oh psikologi. Psikologi. Ada satu je. Tapi just one je lah. Ya. I was expecting for kalau kata bank tu Ah. maknanya banyak je gitu. Kena Ada. practice lah. Bank kita kena kunci. Nanti duit kami habis. Nanti soalan kami habis, you all curi. Tak boleh. Tapi sampel memang ada. Dulu memang ada. Setiap kursus dulu memang ada. Mungkin dah diturunkan. Tapi boleh request. Minta balik, masukkan balik. Sebab dulu sebelum tahun 2020, masa 2019-2018 memang kami kena buat every single courses. Kita kena buat sampel soalan. Memang kena buat. Practice for. Practice for. Yang tu itulah sample question tu lah. Saya tak tahu kenapa dah tak ada, tapi boleh request lah. Kalau kita minta proper, minta kepada fakulti, mungkin masuk ISRM minta bantuan, jangan komplain, minta bantuan, bagi cadangan. Masukkan sampel soalan final untuk memudahkan kami apa semua. So bila dia pergi kepada fakulti mungkin akan buat keputusan lah. Dia macam tu. Ya, kalau nak minta pada ketua program tu dia pun tak boleh buat apa. Jadi minta biar fakulti tu yang buat untuk dia punya program. Pengiraan markah untuk final exam, kalau contoh kan kita ada 5 soalan yang wajib di total adalah 100 markah kan Doktor? So jadi tapi untuk assignment kita 60%, so 40% tu dia akan dikira. Dia orang exam unit dia selalu akan apa ni? Akan generate sistem akan kira. Conversion kepada 40%. Apa yang kita dapat dari bagi 100 dari 40%. Tu kalau essay. Tapi kalau untuk MPU tak ada. MPU dia memang 70 assignment termasuk dengan punya online activity tu kan. 70% campur final. Kalau final dapat 10. So contohnya dalam assignment tu kita dapat 60 campur dengan 10 dapatlah 70 MPU. Assignment minggu depan ni sebab sekarang ni masih ada lagi kursus yang 100% tak submit lagi. Jadi kita akan make sure semua kursus sudah ditanda, okay, dapat result semua tu baru kita akan sekali keluarkan. Kita tak ada keluar sikit-sikit runcit tak ada. Kita keluar sekali sebab hari ni besok merupakan last submission untuk yang 100% tugasan. Yang tak ada final. Jadi kita nak tanda yang tu dulu. Dah settle tanda yang tu, nanti pergi pada exam unit, dia akan buat keputusan ke apa, dia akan meeting lah sana, adalah dia orang punya tarikh bila nak dipaparkan kepada sebelum final. Sebelum final. Supaya kita boleh baca. Boleh nak kata apa, boleh agak lah saya nak target berapa final. Dah dapat berapa gitu. Okey, ada? Ni abang baju biru, abang. Ada? Tak ada. Yang belakang sekali ada? Tak ada tudung bata ada? Tudung bata. Tudung merah tapi bata. Okey. Ni sebelah tudung baju aku dah cakap tak betul. Ada? Tak ada. Ni kita the only female yang pakai mask tu tak ada. Okey? Boleh? Confident. Betul. Boleh buat. Kalau assignment tu tak cukup markah contoh lah kan. Jadi kita boleh pergi ke exam ke? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Dia tengok program, tak silap saya kalau macam business dia kena lulus dua-dua. Assignment kena lulus, final kena lulus. Kalau macam education, kalau tak lulus salah satu, okey. Contohnya assignment tak lulus dapat 20, final lulus, boleh. Nursing saya tak pasti nursing. Kalau dalam sains sosial macam BPSY ke, sains politik ke, counselling ke, dia boleh lulus salah satu. Tadi tengok pada program. Ni bukan kami tetapkan, MQA yang tetapkan. Memang dia orang strict sana lah. MQA yang tetapkan. Even di Malaysia Awam pun dia kena buat macam tu. So kena follow apa mereka punya polisi. Tak boleh buat apa. Okay, tak ada apa Okay, kalau tak apa terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi, good luck. Okay, jawablah yang terbaik. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.